الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah, pagi ini sekali lagi kita berpeluang untuk menyambung huraian dan juga perbincangan berhubung dengan beriman kepada al-qada wal qadar. Sebelum kita nak berpindah kepada hadis yang berikutnya, saya ingin menyambung huraian dan penjelasan berhubung dengan hadis pada kuliah yang lepas. Tuan-tuan, apabila kita beriman dengan takdir, kalau kita ingat di dalam perbincangan sebelum ini, setiap daripada apa yang kita lalui dan hadapi telah tercatat dan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berlaku di dalam kehidupan ini melainkan ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Antara perkara yang perlu kita beriman ialah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita akan dipermudahkan urusan itu untuk kita melakukannya. Ini antara tajuk yang penting supaya kita semua boleh faham dengan baik bahawa sekiranya Allah Azza wa Jal menetapkan hal itu untuk kita, maka Allah akan mempermudahkan urusan ataupun perkara tersebut untuk kita melakukannya. Dibuka, dipermudahkan, diberikan petunjuk, kekuatan, taufik, hidayah untuk kita melakukan hal itu. Ini seperti mana yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang daripada kita, dan hadis ini telah kita baca, tidak ada sesiapa pun daripada manusia ini, kata Nabi, melainkan telah diketahui tempat tinggalnya, kesudahannya, pengakhirannya, penamatnya, sama ada di dalam neraka ataupun syurga. Kita juga telah bahas keadilan Tuhan apabila dia menetapkan seseorang itu sebagai ahli syurga berdasarkan kepada ilmu yang dia miliki. Dia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si fulan, apa pilihan yang si fulan itu akan buat dan akan ambil, maka Allah menetapkan sesuai dengan ilmu yang dia ada. Kerana Allah mengetahui sebelum seseorang itu melakukan lagi hal itu. Jadi dia dah beritahu apa yang kawan tu akan buat, dia menetapkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si fulan tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, untuk apa kita berlakukan amalan sedangkan kesudahan kita telah ditentukan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menyerahkan urusan kita ni hanya kepada takdir. Artinya kita kena berusaha. Kerana setiap manusia dipermudahkan beramal
mengikut qadar yang telah ditetapkan. Ini satu perkara penting, menarik. Allah mempermudahkan urusan kita ataupun perbuatan kita berdasarkan apa yang Dia tentukan kepada kita. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan kita itu dipermudahkan oleh Allah mengikut apa yang telah ditetapkan. Kita tengok terjemahan dia. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Sesiapa yang diberikan, adapun orang yang memberikan apa yang ada, a'ta, artinya dia bersedekah. Fa'amma man a'ta, adapun sesiapa yang memberikan sesuatu yang dia miliki, sedekah, wattaqa, dan dia bertakwa. Allah kata fa'amma man a'ta wattaqa, sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang bersedekah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, fasanuyassiruhu, maka kami sesungguhnya memberikan kemudahan untuk dia mendapatkan syurga. Nampak? Fa amma man a'ta wattaqa, sesiapa yang memilih untuk dia melakukan sedekah, infak, kemudian dia memilih untuk bertakwa dan dia membenarkan, wasaddaqa, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, wasaddaqa bil husna, dia melakukan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia untuk jalan menuju syurga. Wa amma man bakhila, sebaliknya orang yang memilih untuk bakhil, wastaghna, orang yang memilih untuk bakhil, wastaghna, dan merasa cukup dengan kesenangan dan kekayaan yang dia miliki, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebenaran, kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mempermudahkannya untuk mendapat kesengsaraan dan azab. Maksudnya kita membuat pilihan. Fa amma man a'ta wattaqa dengan wa amma man bakhila wastaghna. Satu a'ta wattaqa, satu lagi bakhila wastaghna. Bakhil wastaghna, dia merasa cukup, sombong dengan kekayaan yang dia miliki, maka kedua-dua itu dipilih oleh manusia dan Allah mempermudahkan sesuai dengan apa yang dipilih. Baik, hadirin mukminin, maka sebab itu kita tak boleh beralasan dengan takdir. Kita tak boleh beralasan perbuatan apa yang kita lakukan ni dengan alasan takdir, kerana di sana kita ada ruang untuk memilih. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi suruh kita berusaha, Nabi suruh kita berikhtiar, Nabi suruh kita pulun untuk melakukan sesuatu yang baik. Seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Al-mu'minul qawi, al-mu'min al-qawi, seorang beriman yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if. Seorang yang beriman yang kuat
khairun wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah, kepada Allah. Allah lebih suka, sayang, cinta orang mukmin yang kuat, minal mu'minin, daripada orang mukmin ad-dhaif, yang lemah. Hadis Muslim. Allah lebih suka seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka Nabi SAW kata ihris, berusahalah. Nabi kata berusahalah. Oleh kerana Allah menyukai orang mukmin yang kuat. Kuat di sini selalu kita tengok orang terjemah kuat dari sudut fizikal, kuat tubuh badan. Tapi sebahagian ulama kata al-mu'min al-qawi, dia merujuk kepada kekuatan iman. Pasal dia guna perkataan al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat. Jadi tajuknya itu bercakap tentang kekuatan iman. Kalau kita nak faham dengan betulnya, dia merujuk kepada seseorang yang kuat imannya. Kan mungkin kadang-kadang fizikal dia lemah tapi iman dia kuat. Ada juga orang yang fizikalnya kuat, iman dia lemah. Tubuh badan dia kuat, sihat, tapi iman dia lemah. Kan? Contoh macam salatul jamaah. Ada orang yang lemah, fizikal dia dhaif, uzur, tetapi iman dia kuat. Dia datang menyahut panggilan seruan azan. Dia tidak meninggalkan salatul jamaah. Itu tanda iman yang kuat. Walaupun mungkin kita tengok dari sudut penampilan dia, fizikal dia dhaif. Jadi yang mana Tuhan suka? Of course lah yang terbaik seorang yang kuat, seorang yang sehat, seorang yang mantap iman dia, kuat iman dia, kukuh iman dia. Tetapi dalam konteks ini kita nampak bahawa yang dibincangkan itu ialah kekuatan iman. Kadang-kadang ada orang kita nampak tu uzur tapi kuat iman dia, kuat amalan dia, kuat semangat dia, kukuh akidah dia, berbanding orang yang mungkin kita tengok sihat, fizikal dia kemas, kan? Sebab itu tuan-tuan, nikmat kesihatan ni akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nasihat saya lah kepada mereka yang menjaga kesihatan ni, orang yang bersukan, orang yang pergi gym, orang yang aktif di dalam kehidupan riyadhah, sukan ni kan, sukan apa semua ni memang tuntutan agama. Agama suruh kita sihat. Agama tak sukalah kita kehidupan yang yang tak sihat ni kan. Tapi saya sedikit ingatan untuk diri saya dan semua kita. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat banyak kat kita. Pagi ni hujan kan, kita ada nikmat, kita boleh main, ada kereta. Kereta tu Allah Ta'ala bagi. Kita mainlah masjid naik kereta kalau hujan kan. Esok Allah Ta'ala akan tanya benda-benda yang mudah, simple. Kita nak jawab apa? Kita gunakan kereta itu merata tempat kita sampai. Orang habaq kata ada kedai makan sedap dalam hutan, pi. Bersusah payah. Orang habaq tak mana ada tempat sonok, pi. Tak salah, saya tak kata salah, tak salah. Benda halal, benda harus, boleh pergilah. Kan? Allah Subhanahu wa taala pun kata, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi minat thayyibat." Jangan kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Nikmati. Itu semua adalah kurniaan Allah kepada kita. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut, "Wa inna li zawjik wa inna li nafs wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan."
Nabi kata kepada Tuhan, wa inna li rabbika 'alaika haqq. Tuhan kamu mempunyai hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqq. Diri kamu juga ada hak. Wa inna li zawjika 'alaika haqqa. Suami isteri hak masing-masing. Hak isteri, hak anak-anak dan semua ada hak. Tapi saya, tuan-tuan, ini sebagai muhasabah bila kita sebut tentang takdir. Allah takdirkan baik untuk kita, banyak kebaikan. Sebab ada satu kata-kata yang patut kita ingat, dan tuan-tuan pun patut jadikan ini sebagai apa? Amaran, warning. Apa-apa sahaja nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu ialah bala dan musibah. Disebut hal ini untuk mengingatkan kita, apa-apa sahaja yang tuan-tuan dan saya mendapat nikmat harta benda, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat ini tidak mendekatkan kita, tidak membawa kita dekat kepada agama dan Allah, maka itu bukan nikmat, tetapi itu ialah bala, itu ialah musibah. Yang dikatakan nikmat itu apa dia? Sesuatu yang apabila Allah mengurniakannya kepada kita, dia semakin membawa kita dekat kepada Allah. Itu baru nikmat. Itu real nikmat. Itu nikmat yang betul dan benar. Itu hakikat nikmat. So bila tuan-tuan dapat kesihatan, dia mendekatkan tuan-tuan kepada Allah. Dia mendekatkan tuan-tuan dengan ibadah. Itu nikmat. Tapi kalau tuan-tuan diberikan kesihatan, dia tidak mendekatkan tuan-tuan dengan Allah, itu ialah musibah. Sebab itu bila orang tanya Nabi, apa itu istidraj? Tuan-tuan bisa dengar kan perkataan istidraj? Apa dia itu istidraj? Istidraj ialah seseorang yang diberikan nikmat, dikurniakan nikmat, tetapi dia menggunakan nikmat itu ataupun dia mendapat nikmat itu dalam keadaan dia melakukan penderhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Itu nak beza orang yang dianugerahkan nikmat dengan Tuhan redha dengan orang yang dianugerahkan nikmat yang Tuhan murka. Macam mana kita nak membezakan dua situasi ini? Kita nak kata dia ni Tuhan redha, dia ni Tuhan murka pada keadaan dia. Sebab tu saya kata tuan-tuan, al-mu'min al-qawi, orang beriman, iman, tajuknya iman. Nabi tak kata manusia yang kuat. Nabi tak kata al-insan al-qawi. Tapi Nabi kata al-mu'min, artinya tajuknya tentang iman. Sebab tu kadang-kadang ada orang badan dia kuat, fizikal dia kuat, tapi bila kena musibah, dia marah dekat Allah. Dia petikai takdir Allah. Ada orang yang lemah, Allah uji dia. Ini ujian saya, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Dia sabar ni, dia tak letak kepada. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan tengok orang yang kuat ni, kau nak tumbuk lah. Kan? Temperature, baran. Pasal tu Nabi sebut orang yang kuat ni bukan laisal mu'min, laisal qawi. Nabi kata bukanlah yang dikatakan kuat itu bisur'ah. Bukanlah yang dikatakan kuat itu kuat dalam bertumbuk. Tetapi yang dikatakan dengan kuat itu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata bukanlah yang dikatakan kuat itu kuat dari sudut bertumbuk, berkelahi. Kita duk kata dia ni kuat dak. Nabi kata tak. Yang dikatakan kuat itu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seseorang yang menguasai dirinya
ketika dia marah. Itu maksud kuat. Maksud dia tengah emosi, dia tengah marah, dia tengah hot temperature, dia boleh kontrol dia punya diri dia. Dia boleh kawal kemarahan dia. Itu yang dikatakan kuat. Nampak tak? Beza tu. Sebab itu hadirin mukminin, banyak kalau kita nak sebut, banyak. Kan? Sakit macam-macam sakit, tapi kuat dia nak mari masjid. Itu maksudnya al-mu'min al-qawi. Ini perkara yang selalu kita sebut. Kan? Kita mungkin boleh jogging dan boleh khabat bukit apa semua. Itu tak memerlukan kekuatan. Nak naik bukit, nak berjoging, tak memerlukan kekuatan iman. Itu kekuatan fizikal. Ajak Tok Imam, jom naik bukit. Mungkin Tok Imam tak larat, tapi masjid tak tinggal. Itu beza. Kekuatan iman dan pasal itu saya kata hadis ni kekuatan iman. Dia merujuk kepada maksud kekuatan iman. Kekuatan iman. Kan? Ha? Baik. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan, sampai dia walaupun hujan, pakai baju hujan, walaupun ada uzur, tak apa dia dah. Tempat lain kita boleh gagah pi. Takkan masjid kita tak boleh gagah mai. Nampak? Pasal itu kita insya-Allah dalam masa yang terdekat, saya difahamkan akan kita lancarkan. Kita usaha tuan-tuan, masjid pun usaha. Masjid kena usaha. Akan dilancarkan kempen jom salat. Kan? Jom sehat ada, jom kaya ada, jom apa lagi? Macam-macam jom. Walaupun usaha ni yang kata apa usaha yang dia buat, kita akan buat jom salat. Kempen jom bersalat. Dan kita nak kempen juga, nak usaha juga, dan tuan-tuan juga tolong insya-Allah untuk orang mai sembahyang berjamaah di masjid. Tapi masjid ni memang terbaiklah masjid ni, alhamdulillah. Kalau subuh masjid ni besar. Ni hujanlah sikit kan. Tapi kalau subuh tuan-tuan boleh bayang, masjid ni boleh pergi sampai 3 sah. Kalau campur dengan hari kuliah kan ada orang luar mai. Alhamdulillah. Untuk masjid ni salah satu, tuan-tuan bukan kata boleh pi lah singgah mana-mana masjid di luar pun sama lah. Adalah masjid satu dua masjid. Kita di masjid Perlis pun ada masjid-masjid yang ramai. Tapi kita nak kempen supaya negeri ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak masjid-masjid di Perlis ni ramai orang mai sembahyang. Itu harapan kita sebagai rakyat negeri ni. Tuhan berkat. Kan? Orang duk cerita Perlis ni macam-macam, cantik, makanan murah. Satu lagi kita mau bila ramai tengok masjid kita penuh, ramai. Mai sembahyang di masjid. Kita nak kempen tu mai sembahyang di masjid. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Saya tak dengar azan. Allah. Kan? Saya belum dapat hidayah ni, alasan-alasan ni kita tak boleh terima lah. Alasan ni bukan alasan takdir, ini pilihan. Tak apa lah ustaz, saya tak pergi pun, saya sembahyang di rumah. Kenapa nak sembahyang di rumah? Makan di kedai, awak tak makan di rumah. Bila kita cakap orang marah, tapi bila tak cakap tak ada perubahan. Semua yang lain benda kita boleh buat di rumah juga. Makan boleh di rumah, tengok cerita pergi tengok di wayang di rumah boleh tengok. Banyak benda yang kita boleh buat di rumah, kita pergi buat di luar. Tapi pasal apa metang semayang, kita semayang di rumah, tak semayang di masjid. Kita rasa di rumah pun boleh semayang ustaz, sah juga. Pasal apa tang benda yang disuruh, dituntut oleh agama, kita tak mari masjid. Allah suruh, Allah panggil mai tu, hayya 'alas salah 5 kali, mai. Kedai orang tak panggil mai, tapi kita pergi. Teh di rumah pun sama je, tapi dia nak kena ada saya jumpa. Saya pergi di rumah dia, ada bincang satu benda sikitlah. Bab berkaitan dengan tanah. Pergi di rumah dia. Orang bawa pergi.
Dia kawan tanya, minum air? Minum lah. Tak pergi kedai ni? Nak pergi juga sekali. Di rumah minum dah tapi tak pergi juga di kedai. Awak lah. Dia kata pasal duk besar dah. Duk besar nampak? Duk besar. Nak pergi minum juga duk besar. Duk besar dah dulu, duk pergi pagi-pagi memang kena pergi. Dia jadi macam tak cukup rukun iman kalau tak pergi. Beriman kepada takdir dan menghadiri kedai kopi setiap pagi. Yang ni kadang-kadang kena muhasabah. Tapi tuan-tuan alhamdulillah tuan-tuan nak pergi kedai boleh lah pasal tuan-tuan dah main masjid dah. Tuan-tuan tak termasuk lah. Aku pergi masjid dah, tak apa. Ada setengah saya jumpa semua. Saya jumpa. Balik pada masjid jumpa. Balik masjid. Jumpa di kedai. Nak pergi mana Kita nak pergi nak apa tu? Pokok getah. Oh, cari apa? Dia tak cari apa. Bukan nak beli apa pun, tapi memang dok kena pi. Tu dia macam wajib haji tu. Bermalam di Mina. Bermalam. Dia nak kena pi, dia tak nak kena pi. Dia kata tiap-tiap minggu nak kena pi sekali. Kan? Pi tak buat apa, tak boleh buat pi saja. Healing. Pi tengok ikan, pi duk buang. Kan? Tuan-tuan, ini benda yang kita akan ditanya. Kemudian Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi kata usahalah. Pada perkataan usahalah itu kata para ulama menunjukkan bahawa manusia boleh membuat pilihan dan tindakan dia sendiri. Kalau tak boleh pilih, kalau semua Tuhan tetap, kalau semua dah tutup, untuk apa Nabi kata usaha? Usaha ni artinya kita ada peluang untuk mendapatkan benda tu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang memberikan manfaat kepada kamu, yang baik untuk kamu. Usaha dapat. Dalam maksud hal ini kebaikan akhirat. Walaupun kita boleh jugalah terjemah kebaikan dunia, tapi maksudnya pulun benda yang kamu akan dapat syurga. Pulun. Kemudian Nabi kata wala ta'jas, jangan mudah mengalah dan jangan menjadi orang yang mudah pasrah. Tapi kita tuan-tuan dalam dunia kita tak mudah pasrah. Kan, membujur lalu melintang patah, apa saja tak pasti kita akan capai. Yang mudah pasrah ni, yang mudah mengalah ni, yang mudah menyerah ni selalunya dalam urusan akhirat. Dalam akhirat. Hatta nak dapat sah pertama pun duduk berjalan, tak berusaha nak dapat sah yang pertama kan. Jalan-jalan orang ambil. Nak buat jana ustaz, tak dan. Tak dan. Tak dan. Dalam hal-hal akhirat banyak kita jenis berserah. Tapi Nabi kata wala ta'jas, jangan mudah mengalah. Usaha sampai saat yang terakhir. Pasal itu kita selagi ada ruang hayat tuan-tuan, jangan menyerah. Kemudian Nabi sambung. Yang ni yang kita selalu dengar ni. Yang ni yang berkaitan dengan tajuk kita. Wa in asabaka syai'un, jika ditimpa sesuatu musibah kepada diri kamu, fala taqul, janganlah kamu kata law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Janganlah kamu kata kalaulah aku melakukan lagu tu atau lagu ni, macam itu atau macam kadha wa kadha ni maksudnya macam tu macam ni. Kalau kita buat macam tu macam ni, kalau kita buat lagu tu lagu ni, dia macam tu. Nabi kata la taqul. Kamu dah usaha, tapi syaratnya ihris. Syaratnya kita dah usaha, kita dah ikhtiar, kita dah buat yang terbaik, dah pulun dah. Macam tuan-tuan nak mari masjid dah pulun semua, dah nak makik sembahyang tahajud semua dah buat ni, tak termangkit, tak terbangun, tak temai. Yang tu tak apalah, tuan-tuan kata sebab macam mana pagi ni tak ada rezeki. Okey, tak apa. Tak apalah kan, kita boleh terima lah. Sebab Nabi kata apa? Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al.
Katalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti berlaku, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Sebut yang tu. Artinya apa? Kita tak tahu. Ini pentingnya, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita buatlah sebaik mungkin untuk dapat benda tu. Tak bolehlah kita kata tak apa, puluhan apa, memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya tak tahu. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Pegang kata-kata tu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berusaha bersungguh-sungguh, pulun buat yang terbaik, minta tolong dekat Allah bagi pemudah urusan itu. Jangan kamu menyerah kalah dan jangan kamu berasa lemah. Kalau dapat, alhamdulillah rezeki. Kalau tak dapat, katakanlah ni semua ketentuan Allah. Jangan alasan daripada awal lagi. Pasal tu orang yang duk kata hidayah ni, dia hanya gunakan alasan tu untuk memperlepaskan diri dia. Hang tahu mana hidayah tak dapat, hang tak usaha. InsyaAllah saya nak berubah tapi tunggu hidayah. Oh, hidayah tak mai. Dalam benda lain kita tak tunggu, kita pergi cari. Dalam benda lain kita pergi cari. Tapi dalam hidayah kita tunggu dia mai. Mana boleh? Dalam hidayah bukan dia tunggu dia mai. Saya tunggu hidayah insya-Allah. Nanti hati saya terbuka. Hati takkan terbuka. Kita kena buka. Kan? Saya belum dapat seru lagi. Saya belum dapat petunjuk lagi. Saya belum dapat apa lagi tak dapat. Quran dah turun habis dah. Kan? Yang lain kita cari, kita ambil tahu. Kan? Pasal itu tak boleh. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka walakin qul qadarullah. Katakanlah apa yang telah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'al. Jangan kamu kata kalau. La taqul law. Jangan kamu kata kalau saya buat macam tu mungkin dia tak jadi macam ni. Kalau saya buat macam ni mungkin dia tak jadi. Nabi kata jangan. Kerana apa? Taftahu amal syaitan. Kerana itu akan membuka pintu syaitan. Jadi hadirin mukminin, kesimpulan yang kita boleh buat dalam hal ini, apabila kita beriman dengan ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jal, satu, kita dapat membuang tanggapan buruk kepada Allah, su'udzan kepada Allah. Sangka buruk kepada Allah tak ada. Pasal kita ada bahagian untuk buat pilihan. Yang kedua tuan-tuan, kita tak dengki dan hasad dengan manusia yang lain. Sebab apa sahaja yang diberi adalah kurniaan Allah, dan apa yang tak dapat, kalau kita tak dapat, itu juga ialah ketentuan Allah. Kita tak dengki. Kan? Apa yang Allah bagi dekat dia, itu ialah rezeki dan hak dia. Kita juga usaha benda yang sama tapi dapat dekat dia, itu hak dia, rezeki dia. Tapi jangan kita tak usaha. Dia usaha, dia dapat, kita tak usaha duk kata habuan dia. Habuan dia lah. Pukul 6.30 dia bangkit dah buat kerja. Hang pukul 10.30 tak ketahuan lagi, nak habuan hang macam mana? Tapi duk habuan dia. Nak buat macam mana habuan dia bangkit pergi buat. Kan? Macam tu ya. Orang yang lapar, siapa bangkit? Kenyang lah. Siapa yang tak bangkit duk lapar situ. Kita duduk satu bilik dengan kawan kita. Dia lapar, dia bangkit pergi masak, makan, beli makan. Habuan hang lah, kenyang, aku duk lapar situ. Dah duk pelengkak situ, hang lapar. Cuma hang bangkit pergi makan. Itu saya nak bagi contoh mudah, tuan-tuan, ada pilihan. Kan? Nampak? Hadirin mukminin, kita tak akan hasad. Orang yang beriman dengan takdir, tujuan kita belajar takdir ni, salah satunya hikmah dia membuang hasad terhadap manusia. Takkan ada orang yang beriman dengan takdir ni dia tak hasad, kerana dia tahu apa yang kawan tu dapat, hak kawan tu, rezeki kawan tu. Dan lagi dia tak hasad kalau satu orang tu dapat benda, dapat nikmat. Tuan-tuan, satu orang kita tengok dia dapat nikmat, tapi nikmat itu tak mendekatkan dia kepada Allah, pun kita tak dengki. Pasal apa? Kita tahu kata itu adalah istidraj, benda buruk untuk dia. Orang dapat benda buruk, kita nak dengki buat apa? Nampak? Ustaz dia tak sembahyang duk dapat
macam-macam, senang tak senang. Tak payah dengki. Pasal apa? Keburukan. Mau keburukan tu mai kat kita. Kita nak keburukan yang dia dapat tu mai kat kita. Tak. Biar pi keburukan untuk dia. Pasal tu kita nampak biar pi. Tengok aku. Tak apa, aku tak dengki. Pasal apa? Pasal bukan benda baik, benda buruk. Yang hang dapat itu ialah keburukan. Kita tak cakap lah. Tapi hakikatnya kita nak kata apa yang hang dapat tu keburukan. Aku tak dengki pun. Tapi kalau aku dengkinya apa dia? Kalau hang dapat banyak dah hang buat kebaikan, yang tu aku dengki. Tak apa, yang tu tak salah. Ghibtah dia bagi. Dengki di dalam hal yang baik. Tapi kalau kawan tu dapat banyak buat jahat ataupun tak mendekatkan dia kepada Allah, kita 10 biji tapi tak main masjid, kita kata aku tak dengki. Pasal apa? Tak ada manfaat untuk Pasal apa kita nak dengki benda orang ya? Tuan-tuan, satu orang habang. Macam ni yang saya bagi mudah faham lah, senang ya. Duk minum pagi dia semak. Dia kata aku pergi cek kemarin ni darah tinggi dengan kecil manis. Aku dengki kat hang. Hang ni macam-macam darah tinggi dah, kecil manis dah, jantung dah. Aku satu pun tak ada. Macam tu lah saya nak bagi tuan-tuan buat perbandingan dia. Tak tahulah doktor kata mungkin buah pinggang rosak. Boleh lagi. Aku tak dapat lagi. Duk hang lah. Kita tak dengki. Kita bersyukur. Alhamdulillah semua kena kat dia. Tak kena kat aku. Kita janganlah kata kuat kan. Alhamdulillah. Kan kita baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pasal apa kita tak dengki dia dapat penyakit banyak? Pasal benda tu tak elok. Kita bersyukur pula tak dapat. Dia duk habaq banyak mana ada penyakit kat dia. Aku ni kalau ikut-ikut 6 7 penyakit dah. Kita alhamdulillah tak. Pasal apa kita tak dengki? Pasal benda tu tak elok, buruk. Macam tu juga kalau kita tengok satu orang dapat kekayaan, kesenangan, tetapi tak mendekatkan dia kepada Allah, tak merapatkan dia dengan Allah, tak menjadi manfaat untuk kebaikan takwa dia, kita tak payah dengki. Pasal benda tu tak elok, tak bagus. Ini hakikat tu yang kita kata hasad pada perkara yang baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, orang yang beriman kepada takdir ni, kesimpulan akhir sebelum kita pindah minggu depan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang mana Nabi SAW kata akan ada manusia yang Allah Ta'ala benamkan dalam perut bumi. Allah tukar muka mereka. Allah azab mereka, iaitu orang yang tolak takdir. Minggu depan orang yang tolak takdir. Tapi akhirnya siapa yang beriman dengan takdir, buah kebaikan yang akan dia dapat istiqamah. Istiqamah. Apa dia? Orang yang beriman dengan takdir ni dia akan istiqamah. Kenapa? Kerana dia tak tahu apa yang Tuhan tentukan pada dia, dia kena istiqamah. Kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan tak risau apa, tak payah duk buat apa, pasal lagu mana pun tuan-tuan akan masuk syurga. Tapi kerana tuan-tuan tak tahu takdir, tapi tuan-tuan beriman bahawa Tuhan tak akan zalim, tuan-tuan akan istiqamah. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. At-Takwir 28 dan 29. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah kata, sesiapa yang mahu tetap istiqamah di atas jalan yang benar, dia akan dapat. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu tentang sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang nak istiqamah, kamu akan dapat. Allah kata, Allah akan bantu untuk kamu istiqamah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doa Allah sabatkan kaki-kaki kita di atas agama dan di atas jalan yang benar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.